Ada 3 perkara yang ingin saya nyatakan dalam perbahasan ini. Yang pertama, pembangunan hendaklah ditingkatkan lagi untuk Sabah dan Sarawak. Pembangunan yang ikonik dan terkemuka sebagai contoh Lebuh Raya 27 bilion ringgit tanpa tol, Pen Borneo 14.2 bilion, Teluk Melano ke Lawas 786 km, 12.8 bilion, Sindumin Sepitang ke Tawau Sabah 425 km. Ini adalah contoh-contoh pembangunan yang mesti diteruskan untuk Sabah dan Sarawak setelah selesai kita meminda perlembagaan ini. 746 juta ringgit untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Melibatkan 112 sekolah di Sabah, 165 sekolah di Sarawak. Saya kira, Datuk Timbalan Speaker, untuk masa-masa hadapan, tidak akan ada lagi istilah sekolah daif Sabah dan Sarawak. Kerana sepatutnya sekolah-sekolah itu sama sahaja sebagaimana sekolah-sekolah kita di kawasan negeri-negeri Tanah Melayu yang disebut di sini, Johor, Kedah, sampailah ke Terengganu, Selangor dan lain-lain. Kenapa sekolah-sekolah daif itu hanya berada di Sabah dan Sarawak? Nampak sangat berlaku dui standard pembangunan yang telah selama ini dilakukan. Jadi pada kita, pembangunan mestilah diteruskan dan pembangunan itu mestilah dipertingkatkan dan dilajukan untuk Sabah dan Sarawak. Perkara kedua ialah mengenai ras dan etnik Sarawak sebagaimana ada dalam pindaan. Saya ingin bertanya pada Menteri, jika orang Melayu Sarawak berkahwin dengan isterinya seorang Cina Sarawak, adakah anaknya boleh dianggap sebagai etnik Sarawak ataupun ras Sarawak? Itu satu soalan. Mungkin dia melibatkan menteri juga. Jika suaminya daripada Sarawak dan isterinya Semenanjung, sebagaimana Menteri Kerja Raya, apa yang berlaku pada anaknya? Adakah anaknya dianggap sebagai etnik dan ras Sarawak? Jika isterinya orang Sarawak, suaminya orang Sabah, macam Menteri Pelancongan, adakah anaknya dianggap sebagai etnik dan ras Sarawak? Jika isterinya Sarawak, suaminya Semenanjung, macam Pontian, sayalah tu, ya. Pada 12 hari bulan 12, perkahwinan tahun ke-34, isteri pertama, isteri kedua tidak ada. 34 tahun saya telah berkahwin dengan isteri saya dan saya amat memahami apa yang berlaku di Sarawak. Saya telah pergi ke seluruh kawasan di Sarawak. Saya juga telah pergi ke 25 kawasan parlimen di Sabah. Saya amat memahami apabila saya sebut pembangunan mesti dipertingkatkan.